Salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan bincangkan dua eksperimen yang berkaitan dengan sifat kimia alkohol lah. Okey. So saya haraplah hari ini ringkas sahajalah saya dapat jimatkan masa untuk terangkan. Okey, sebelum saya mulakan terangkan tentang eksperimen, saya mau bincang jawapan yang saya tanya kamu dalam grup WhatsApp semalam. Kenapa metanol tidak dapat menjalani proses pendehidratan, iaitu buang H2O. Why? Seperti yang sudah kita belajar, alkohol kalau pendehidratan, dia akan menjadi apa? Alkina. Dia akan jadi alkina. So, kalau sekarang kita mau kaji metanol ialah C1. Satu saja C dia. Jadi metanol cara lukis dia C H H H O H. So, syarat untuk satu alkohol menjalani pendehidratan untuk menjadi alkina ialah dia H dengan OH dia mesti dari dua karbon yang bersebelahan. Adakah karbon yang bersebelahan? Kalau kita tengok etanol kan, kalau etanol dia macam ni, C H, OH H H, dia macam ni. Jadi kita akan singkirkan yang bersebelahan. H dengan OH yang karbon dia bersebelahan. So ini dengan ini bersebelahan kan? Ini dengan ini bersebelahan. Jadi kita ambil H ini dengan OH ini. So dia akan keluarkan H2O daripada alkohol tersebut. Tapi kalau kita tengok ini, dia tiada karbon yang bersebelahan. Jadi dia tidak dapat menjalani tindak balas lah. Lagi satu sebab dia, lepas kita singkirkan, saya padam terus H dengan OH ini, dia akan jadi alkina kan? So alkina is double bond. Dua, ikatan ganda dua. Dia akan jadi ikatan ganda dua macam ni. Sebab dia buang H dengan OH di bawah tadi, dia jadi ikatan ganda dua. Kalau kamu tengok metanol di atas, ada yang dia boleh bentuk ikatan ganda dua. Dia tidak C kan di sebelah dia. Jadi jawapan dia ialah metanol tidak dapat membentuk ikatan ganda dua dengan karbon bersebelahan. Metanol karbon tidak dapat membentuk ikatan ganda dua dengan karbon bersebelahan. Itu jawapan dia. So next. Sebab itu, sebelum ni kita belajar kalau alkohol, alkana semua boleh bermula daripada metanol. Tapi tidak wujud metina. Tidak wujud. Sebab alkina mesti ada C double bond. Tapi kalaulah dia tidak boleh, kan metina ni satu saja C. Tapi untuk membentuk ikatan ganda dua, dia mesti minimum ada dua karbon. Sebab itu metina ni tidak wujud. Tapi untuk alkana dan alkohol kita mula dengan C1 karbon. So kita tengok aktiviti makmal 2C sifat kimia etanol di muka surat 92 dalam buku teks. Tujuan eksperimen ini ialah mengkaji sifat kimia etanol dari segi pengoksidaan dan pendehidratan. Ada dua. So kita tengok dulu pengoksidaan.
Sebelum itu dia listkan semua bahan yang diperlukan untuk eksperimen ini. Ada 2 kan? Ada 2 dia mau uji. So dia guna etanol, serpihan porselin, wool kaca, larutan kalium bikromat, larutan kalium manganat 7, asid sulfurik pekat, kertas litmus biru dan air bromin. Okey, tabung uji, tabung didih, bla 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 dan seterusnya. Pengoksidaan etanol, okey. Begini dia punya setting. Dalam tabung didih masukkan larutan kalium dikromat 6 berasid dan etanol C2H5OH. Campur sahaja and then panaskan. Di sebelah sini ada satu tabung didih, tabung uji. Okey, tabung uji. Lepas itu yang di sini kita salurkan melalui tube. Okey, tube kaca ni salurkan apa kamu rasa? Perhatikan gambar aja deh, rasa-rasanya apa yang mau dikumpul tuh. Okey. So, kamu perlu tahu bahawa etanol ni dia cepat meruap. Okey, meruap maksudnya berubah daripada bentuk cecair menjadi bentuk gas. Jadi bila kamu panaskan, etanol ini akan bertindak balas dengan larutan kalium dikromat, okey, untuk membentuk uap. Tapi uap apa? So pengoksidaan alkohol akan menghasilkan asid karboksilik. Ini perlu hafal, tidak kira apapun berlaku. Okey, alkohol pengoksidaan asid karboksilik. Okey, so bila kamu panaskan dia akan jadi uap. Uap tu akan masuk pergi sini. So then kamu perlu fikirkan apa guna air sejuk di sini. Apa guna air sejuk? Kalau kamu di kelas ni, memang saya nampak sudah muka kamu yang nervous mau kena tanya. Okey, apa gunanya air sejuk di sini? Untuk menyejukkan apa? Menyejukkan uap. Menyejukkan uap yang datang daripada sini. Tadi kau sudah panaskan, dia meruapkan. So uap tu masuk dari sini, and then bila keliling dia sejuk, okey, apa akan terjadi? Kondensasi. Sebab itu daripada dia sudah jadi uap, di sini yang kau kumpul nanti dia tetap akan jadi cecair sebab kamu sudah kondensasikan uap yang terhasil itu menjadi cecair. Jadi ini ialah hasil penyulingan. Hasil penyulingan iaitu apa? Iaitu asid karboksilik. Okey. So di sini kamu kamu guna etanol. Jadi yang kamu kumpul di sini ialah asid etanoik. Okey. So dia punya langkah ni bacalah di sini. Okey. Kumpulkan hasil penyulingan dalam tabung uji dan uji dengan kertas litmus biru. Maksudnya apa yang kamu kumpul di sini uji dengan kertas litmus biru, and then lepas first round kamu buat penyulingan, kamu tukar larutan kalium dikromat 6 tadi kepada larutan kalium manganat 7. Salah. Sini. Okey. Gantikan kalium dikromat tadi dengan kalium manganat 7. Sama juga lah, campur, panaskan, kumpul hasil penyulingan dan buat pemerhatian. So apa yang kamu perlu buat di sini ialah buat ini, jadual ni. Okey. Jadual pemerhatian, carilah jawapan. Ada sudah dibincangkan dalam video sebelum ni. Okey. So perbincangan ini perlu jawab juga. Okey, kesimpulan dia pengoksidaan etanol menghasilkan asid etanoik. Okey, next kita tengok pendehidratan. Pendehidratan etanol. So, pendehidratan etanol menghasilkan apa? Buang H2O daripada alkohol, kita akan hasilkan alkina. Okey, ingat, hafal. Okey, so setting dia macam ni. Setting eksperimen macam ni. And then masukkan wool kaca di dalam tabung didih, tuangkan 2 cm padu etanol ke dalam tabung didih untuk membasahkan wool kaca. Wool kaca lebih kurang macam kapas lah. Okay. Letakkan serpihan porselin di bahagian tengah tabung didih. Ini porselin. Okay. Porselin ini untuk membolehkan proses penyingkiran molekul air. Okay. Ini ialah mangkin. Okey, dia hanya membantu sahaja.
Okay. Ataupun kita boleh tukar dengan aluminium oksida, alumina ataupun asid sulfurik pekat. Tengok di buku teks dia ada tulis. So serpihan porselin biasanya kita gunalah kalau dalam lukisan eksperimen pun kita guna. Ini juga dia punya setting. Gambar ini juga serpihan porselin. So rasa-rasa apa yang berlaku? Apa yang dia kumpul? Okay, dia kumpul gas. Okay. So letakkan serpihan porselin di bahagian tengah tabung didih. Panaskan serpihan porselin dengan kuat. Panaskan wool kaca dengan perlahan sehingga etanol meruap dan uapnya dilalukan melalui serpihan porselin yang dipanaskan. Panaskan sini dulu, dia sudah panas, and then kau panaskan sini. Okay, so sebabkan dia ialah etanol kan, so bila kamu panaskan dia akan cepat meruap. So uap itu akan lalu di sini. And then kamu akan kumpul di sini. Okay. Kumpulkan gas yang dibebaskan di dalam 2 tabung uji seperti Raja 2.14. Maksudnya perlu buat 2 tabung uji. First, sama jugalah setting dia, tidak berubah ini, tidak berubah. Cuma ini kamu perlu sediakan 2 sampel. Sebab kamu mau buat 2 ujian. Okay. Maksudnya satu kali ni kamu sudah kumpul gas and then kamu buka tabung didih tu. Okay. Tutup dia guna penyumbat getah and then letak balik satu lagi tabung di uji di sini. Kumpul lagi gas. Jadi kamu ada 2. Kamu ada 2 tabung didih yang sudah kamu kumpul gas. So, beberapa titis air bromin ditambah ke dalam tabung uji pertama dan digoncang. Beberapa titis larutan kalium manganat 7 berasid ditambah ke dalam tabung uji kedua dan digoncang. Goncang and then perhatikan apa yang berlaku. Ini pun sudah bincangkan di depan. So, kamu cari sahaja jawapan apa akan terjadi kepada warna air bromin. Okay, maksudnya di sini pemerhatian warna apa air bromin berubah menjadi apa. So, warna apa larutan kalium manganat 7 berasid berubah menjadi apa. So, namakan gas yang terbebas. Fikirlah. Kalau etanol, dia jadi alkina kan. So, dia jadi etina. Nyatakan fungsi serpihan porselin. Saya ada sebut tadi. Tulis dalam buku teks pun ada jawapan. Tuliskan persamaan kimia. Okay, ini sudah ada. So, buat sajalah. So, ini pun perlu buat. Jadi, tugasan hari ini hanya 2 bahagian ini lah. Okay. Berjaya 8 minit saja. Thank you very much. Goodbye.